العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para ustaz, ustazah, pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana hingga ke saat ini Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa. Allah bagi peluang lagi bagi kita untuk memperbaiki diri kita, sama ada di segi akidah, di segi ibadah, dari segi akhlak, maupun dari segi apa kita sebagai hamba Allah. Semua Allah bagi peluang kita untuk meningkatkan prestasi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, dan dapatlah kita darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita telah pun melalui latihan-latihan takwa sebulan namanya. Dilatih kita ni banyak semayang. Orang semayang tak ada lagi buat maksiat, ya, kerana Allah sendiri yang mencegahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah dalam Quran, ya. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Itu baru satu latihannya, baru semayang. Di bulan Ramadan dilatih kita supaya banyak bersedekah. Bila kita banyak sedekah, jadilah kita orang yang pemurah. Di bulan Ramadan dilatih kita supaya banyak berlapar. Bila kita banyak berlapar, kita akan tahu sedar betapa orang-orang yang tak cukup makanan tu macam mana penderitaan mereka. Orang-orang di Gaza, orang-orang di Palestin, orang-orang di Bangladesh, orang-orang di Burma, orang Rohingya di Burma tu tak cukup makan, orang di Kemboja dan sebagainya. Itulah rasanya lapar. Kita di sini tak tahu. Jadi dilatih kita ni supaya berlapar. Kemudian dilatih juga kita banyak berzikir. Orang banyak berzikir, tenang jiwanya, kerana Allah ada janji apa itu, kan? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan banyak mengingati Allah itu akan menyebabkan jiwa-jiwa jadi tenang. Banyak lagi latihannya. Dan di bulan Ramadan juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan je, bulan lain tak ada. Malam apa? Lailatul Qadar. Itulah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maknanya keluar kita dari Ramadan tu, kita dah jadi orang yang bertakwa. Tak ada lagi mengerjakan maksiat, tak ada lagi mengerjakan kemungkaran, ya, tidak lagi meninggalkan yang wajib, ya. Maka kita mulia di sisi Allah dan mulia di dunia ni. Rezeki pun murah aja kalau kita bertakwa. Sebab Allah janji apa itu? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cari jalan keluar bagi sebarang masalah dia. Dia ada masalah, Tuhan yang selesaikan. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia sendiri pun tak tahu dari mana datangnya, ya. Baik, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, dan dapatlah kita meneruskan kehidupan untuk memperjuangkan agama Islam ni sampai kita padam. Baik, muka surat berapa? Sekarang panjang kan? Berapa? 118. Saya 118 tak berapa faham. Kalau khabar 118 faham saya. Baru faham. Bulan 5 lah satu, ya. 17 bulan 5, 14, ya. Okey. Maknanya bulan 6 tak datang, ya? Saya tuang ke? Iya ke? Bulan 7? Bulan 7 puasa, ya.
Betul lah, ini bulan 8. Baik. Bagaimana cara saya hidup untuk Islam? Kita ni hidup semata-mata mesti dia mengikut cara Islam. Untuk Islam. Apa saja kita dah janji. Ada tak janji tengah sembahyang tadi? Ya Allah tuan-tuan, ada tak janji tengah sembahyang tadi? Apa janjinya? Inna salati lagi wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa katanya? Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semua lillahi rabbil alamin. Semata-mata untuk Allah yang menjadikan alam ini. Maknanya kita hidup ikut cara Allah, mati pun ikut perintah Allah. Yang mati tu tak adalah nak persoal ke dah mati, apa nak soalan lagi dah. Tapi hidup ni kena ikut cara Allah. Ekonomi ikut perintah Allah, akhlak ikut akhlak yang dibenarkan oleh Allah, pendidikan ikut pendidikan yang disukai oleh Allah, rumah tangga ikut apa yang diperintah oleh Allah, pakaian mengikut syariat Islam, baru Tuhan redha ya. Itulah kita hidup untuk Islam. Supaya seluruh hidup saya diarahkan ke jalan Islam. Ada tak kita buat kenyataan tadi? Tu imam tadi ada tak baca? Inna dina indallahil Islam. Ada baca ke dah? Apa artinya? Sesungguhnya agama yang diredha oleh Allah hanyalah agama Islam. Lain Tuhan tak redha, Tuhan tak suka, Tuhan tak gemar, Tuhan tak benarkan. Sebab itu dalam ayat lain Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah can accept. Faham ke dia baca komputer ni? Tahu ngaji komputer lain? No way Allah will accept. Tak ada jalan Tuhan nak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ikut cara Islam, rugilah di akhirat. Di dunia boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Tetapi di akhirat garanti rugi. Siapa nak rugi akhirat angkat tangan? Angkatlah, ayat tak angkatlah. Itu dia ya. Baik. Supaya seluruh hidup saya diarahkan ke jalan Islam. Everything that you do must be Islamic. Lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Nikah kahwin tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Kenuri kenara tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Lagi, akhlak tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Perjuangan tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Apa saja yang kita buat tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Tuhan reject, tahu reject? Tak nak Tuhan dan untuk Islam, ikut cara Islam dan juga untuk Islam. Saya mestilah mengetahui nak buat cara Islam, naklah ada ilmu. Kalau tidak macam mana nak tahu sebab Islam tu meliputi segenap aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara. Ada apa? Ada peraturan dalam Islam. Ada tak menguap cara Islam? Ada ke tak ada? Jadi yang terima Allah menguap cara Islam. Ada tak berosin cara Islam? Ada. Ada tak cara Islam? Ada. Ada tak tidur cara Islam? Ada tak mamam cara Islam? Ada tak minum cara Islam? Ada tak mengaji cara Islam? Ada tak ngajar cara Islam? Everything is there in Islam. Apa lagi nak? Ikut Islam dapat pahala, diterima. Tak ikut Islam dapat dosa, ditolak pula tu. Hendak yang mana? Pilihlah. Itu dia tuan-tuan.
Jadi nak ikut Islam kena tahulah caranya. Itu sebab dalam Islam ni kita baca di bukan kecil tu, ya, kitab ni apa nama kitab ni? Hidayatus Salikin nama kitab ni. Dia ada peraturan-peraturan dalam Islam, apa pun ada. Dia ada program harian ni, bermula daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, ada cara-cara yang diatur oleh Allah, ikut Islam semua. Jadi kena baca lah. Kalau tak mengaji, baca sendiri. Ya. Kalau tidak, datang pekan kecil itu tiap-tiap bulan. InsyaAllah. Sekarang ni baru entah bab apa ke saya pun dah tengok yang sudah ni. Semuanya ada peraturan ikut cara Islam. Supaya apa saja yang kita buat dapat pahala. Mamam dapat pahala, dapat pahala, menguap dapat pahala, berosin dapat pahala, duduk dapat pahala, baring dapat pahala. Apa saja yang dibuat ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia buat dengan ilmu pengetahuan. Kalau tak tahu, tak adalah. Tak belajar mana nak tahu. Minta aja tak boleh, tak bagi Tuhan pun. Minta aja, doa pun hebat. Allahumma akhina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti hidupnya para ulama. Ngaji tasiyah dapat kan? Nak jadi ulama ngaji tasiyah, tak siah dapat kan? Anak muda ni, dua-dua orang ni ngaji tak siah nak jadi ulama boleh kan? Baca Quran tak nak boleh jadi ulama? Ya? Jadi kena belajarlah, ya. Baik, di antaranya pengetahuan dia, di antaranya yang pertama, saya mestilah mengetahui matlamat hidup sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah. Ngapa Allah hidupkan kita? Why does God create you? Buat apa? Mengapa Allah jadikan kita? Kita nak tahu tu. Baca Quran, baca, kita akan jumpa ayat yang bunyi begini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, artinya apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Bermakna Tuhan jadikan kita ni apa gunanya? Mengapa Tuhan jadikan kita? Supaya kita menjadi hamba-Nya, supaya kita tunduk dan patuh kepadanya, supaya kita ikut perintahnya, supaya kita hanya takutkan Dia. Itu sebab Allah jadikan kita. Dan sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang kata kita ni hamba Allah, marah ke kita? Marah ke? Tuan-tuan, Haji Yusuf marah ke? Mikir ni hamba Allah, nak nampak ke rasanya? Seronok dia kalau disebut dia tu hamba Allah. Ya ke tak? Ada bangkangan. Kalau saya kata anak ni mikir ni hamba Allah, marah saya kata. Marah tak? Ada nak nampak rasanya? Tak ada. Kenapa? Kerana fitrah kita memang suka menjadi hamba Allah. Allah pun memang jadikan kita untuk menjadi hamba Dia. Kita pun memang seronok nak menjadi hamba Allah. Artinya bersyarikat kehendak Allah dengan mengapa Allah jadikan kita. Walaupun kadang-kadang orang tu semayang pun tak pernah semayang. Tapi kalau kita kabur pada mikir ni hamba Allah, marah ke tak dia? Marah ke tak? Tak marah. Seronok dia jadi hamba Allah. Walaupun dia tak pernah menyembah Allah, tak pernah tunduk dan patuh kepada Allah, sentiasa mempertikaikan hukum hakam Allah. Tapi orang kau itu pun, kalau kita kata kamu ni hamba Allah lah, tak ada marah dia. Pasal fitrah kita ni memang suka menjadi hamba Allah. Tapi kalau saya kata Haji Yusuf mikir ni hamba dunia lah, macam kalau dekat macam tampaknya. Pasal apa? Dia tak suka menjadi hamba dunia. Walaupun mungkin dia, kehidupan dia macam seolah-olah jadi hamba dunia. Orang tengah azan, dia nehin aja itu hamba dunia lah tu. Orang tengah azan, dia nehin lagi pergi berjual di pasar malam, nak duit pastinya. Orang azan, dia pun jagung. Hayyang ala solah, jagung jawabnya. Ya, itu hamba Allah ke hamba dunia tu? Hamba Allah ke hamba dunia? Orang kopi tu pun kalau kita kaburkan dia tu hamba dunia, marah ke tak? Marah. Orang belakang tu kopi tu juga mikir ni hamba pasu bunga lah. Marah ke tak dia? Marah ke tak dia? Marah. Orang tengah azan dia nyucur bunga lagi.
Dia tak nak jadi hamba pasu bunga, dia nak jadi hamba Allah. Ada bangkangan, ya. Ini fitrah manusia, dia nak jadi hamba Allah, tak nak jadi hamba lain daripada hamba Allah. Ya. Begitu juga kalau saya khabar tu imam ni, ya. Mikir ni hamba isteri lah, marah tak? Marah ke tak? Nak tak rasa nak nampak? Ya, rasa nak nampak jadi hamba isteri. Queen control, siapa nak jadi queen control? Walaupun kadang-kadang dalam kehidupan kita ni seolah-olah kita menjadi hamba isteri, ya, seolah-olah. Udah pakai baju Melayu, dah pakai apa, nak ke surau, tiba-tiba kata isteri, abang malam ni tak usahlah ke surau, moh kita pergi pasar malam, kata apa, tukar uniform, pakai baju seluar Yankee, ya, buka kebiar, tengok ramanya gitu. Orang kopi itu pun kalau kita kata mikir ni hamba isteri lah, marah ke dah? Marah. Dia tak suka jadi hamba isteri, tak suka jadi hamba dunia, tak suka jadi hamba mutaka, tak suka jadi hamba selain daripada hamba Allah. Betul ke dah cakap saya ni? Ada bangkangan. Kalau tak betul bangkang tak apa, kita boleh terima, ya. Itu dia. Itu sebab Allah jadikan kita untuk beribadah kepadanya, untuk tunduk dan patuh kepadanya. Ya. Lagi apa kata Allah? Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Setengah tafsir kata dalam masa 6 hari, ya. Dan adalah singgah sananya, ya, sebelum itu di atas air. Singgah sana Allah tu sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah jadikan kita, hidupkan kita dan matikan kita semata-mata nak menguji kita, to test you. Who amongst you will do good things? Who amongst you will do bad things? Itu tu pula. Itu sebab dalam ayat lain apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, sambung, ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Itu sebab dihidupkan kita balik. Tak boleh ke Tuhan mati kita ni mati terus, tak ada hidup? Tak boleh ke? Tak ada kuasa ke? Ada tak kuasa mematikan terus? Ada, tapi Tuhan tak buat macam tu. Dihidupkannya balik setelah kita mati. Mengapa? Mengapa dihidupkan balik? Mengapa dihidupkan balik kita ni? Supaya diberi balasan yang setimpal. Allah nak balas kelakuan kita dalam dunia ni. Ya? Kalau dalam dunia ni kita buat maksiat, kita bunuh orang, contohnya kita bunuh orang, lepas tu kita mati terus je, tak ada hidup balik. Apa tak? Tak adalah dibalas yang bunuh orang tu. Lepas je lah dia begitu. He can get away scot free. Tahu cakap orang betul ni? Dia lepas begitu aja, tak ada apa balasan-balasan. Kenapa? Dia tak ada hidup, dia mati terus. Jadi tak adalah balasan bagi dia. Ya. Bolehlah kalau begitu kita buat segala dalam dunia ni, tak payahlah beribadat dengan Allah Ta'ala, tak ada balasan. Ya. Boleh mencuri, boleh berzina, boleh bunuh orang, boleh hisap dadah, boleh curi kereta orang, boleh merompak. Besok di akhirat tak ada apa balasan. Tapi adakah begitu yang Allah kehendaki? Tak. Allah hidupkan balik. Allah hidupkan kita balik supaya kalau mencuri, esok dibalas. Kalau berzina, esok dibalas. Kalau bunuh orang, esok dibalas. Yang jahat dibalas jahat, yang baik dibalas baik. Ada tak orang dalam dunia ni melakukan kebaikan? Dalam hidup dia buat baik aja, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau dia tak hidup balik, siapa nak menghargai jasa-jasa dia di dunia ni? Sebab itu nak menghargai jasa-jasanya, Allah hidupkan balik supaya setiap kebaikannya akan dibalas dengan baik. Itu sebab di akhirat nanti ada 2 tempat. Satu tempat dibalas dengan kebaikan,
lagi satu dibalas dengan kejahatan. Satu tempat nikmat, lagi satu tempat azab. Kalau kita dalam dunia ni buat jahat aja, esok dibalas dengan apa? Dibalas dengan neraka. Kalau dalam dunia ni kita buat baik aja, esok dibalas dengan apa? Dibalas dengan syurga, ya. Itu sebab ada syurga, ada neraka. Ya. Itu dia tuan-tuan, ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa dan adalah sesinggasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surah Hud ayat 7, ya. Ayat lain pula itu yang tadi yang saya bacakan tadi, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah apa? Suratul Mulk ayat yang kedua, ya. Baik, itu dalil yang pertama, ya. Yang pertama, Allah jadikan kita ni semata-mata untuk berabdi kepadanya, menjadi hamba dia. Yang kedua, saya mesti mengetahui nilai dunia berbanding dengan nilai akhirat, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Kita kena kenal dunia ni baru lagi, ya. Nak makrifah, pertama kena kenal Allah, kedua kena kenal Rasul, ketiga kena kenal malaikat, keempat kena kenal hari akhirat, kelima kena kenal kitab, keenam kena kenal rukun iman yang 6 tu lah, ya. Untung baik, untung jahat datang daripada Allah Ta'ala. Itu yang kedua makrifahnya. Yang ketiga kena kenal dunia. Dunia ni menipu daya. Orang yang tertipu dengan dunia, dia akan habis masanya untuk untuk dunia ni. Langsung tak ada perkiraan akhirat, dia kira dunia aja. Ya. Jadi tertipulah dia dengan dunia. Kita mesti kenal dunia ni. Dunia ni kita ambil sekadar keperluan sahaja. Bukan bermewah-mewahan, bukan ditumpukan sepenuh masa untuk dunia. Ambil yang perlu saja. Kerana dunia ni pada keseluruhannya menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah, ya. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Itu dunia. Sebab itu siapa kejar dunia, mengabaikan akhirat, dia pasti akan tertipu. Pasti, garanti tertipu. Kalau dia meninggalkan akhirat, ya. Sebab itu kita ambil dunia ni sekadar yang perlu saja, jangan berlebih-lebihan. Ya. Kalau tidak, tertipu lah tu. Contohnya kita lah, ya, hidup dalam dunia ni, tak semayang, tak berzakat, tak puasa Ramadan, tak berjuang, tak berjihad, lepas tu mencuri lah, nipu orang lah dalam dunia ni. Banyak lah dapat kata, ya. Sudahnya kaya lah dia. Udah kaya, umurnya udah 72. Nampak ke siapa orang umur 72? Ya Allah, tak kenal dia siapa orang umur 72? Kenal ke dah orang umur 72? Kenal. Ya, dia udah kaya-kaya. Kaya-kaya lah tu, ya. Lepas tu, udah umur 72, duit berkesa-kesa dalam poket. Penuh poket duit ni, duit sesaja ni. Ya. Lepas tu pergi kedai mama. Ya. Macam mana tu, Mak? Pergi kedai mama. Mama bagi kopi satu, jangan taruh gula. Ada kopi tak gula sedap ke tu, Mak? Pasal apa tak boleh gula? Kencing manis. Lepas tu kata mama tu, Haji mau makan apa? Makan roti. Roti tak boleh, kolesterol. Nanti saya ada jantung. Nanti sakit jantung, katanya. Sedap Haji, katanya. Ini roti baru juga bikin, panas lagi. Ini ada lauk pun sedap. Kambing ada, lembu ada, rusa ada. Apa jawab? Apa jawabnya? Tak boleh. Kambing mana boleh makan? Saya ada sakit apa? Darah tinggi. Tak boleh ke kambing? Tak boleh, katanya. Ya, tak boleh kambing, tidak apalah. Kata mama tu, ya. Tidak apa, ini sotong ada, ketam ada, udang ada, lala ada. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Tak boleh. Gaul ada, katanya. Habis Haji mau makan apa? Bagi saya itu roti menggali, sudahlah, colik sama itu. Colik sama kopi pahit tadi. Sedap ke tak sedap?
Boleh makan 3 bungkus roti, 3 keping pun tak lalu. Jadi maknanya duit berkesa-kesa tapi tak dapat digunakan dalam kehidupan. Tertipu ke tak? Kali lagi, tertipu ke tak? Tertipu. Itu yang Allah kata, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu terpedaya dengan kehidupan di dunia ni. Ayat lain pun Allah kata tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Anak kenal dunia ni. Dunia ni makin lama makin cantik, makin lama makin canggih, makin lama makin menawan. Ya ke tak? Ada bangkangan. Tengok dunia ni. Makin lama makin hebat, makin lama makin bagus, makin lama makin menawan, makin lama makin cantik. Tengok Mentokar je. Mentokar dulu-dulu mana rupanya? Mentokar dulu-dulu mana rupanya? Tahun 50-an Mentokar mana rupanya? Wak Segan mana rupanya? Morris Minor mana rupanya? Nak nyetatnya macam mana? Ini orang muda-muda ni. Nak nyetat Mentokar dulu-dulu macam mana? Pakai engkol. Kinari dah. Itu dunia, makin lama makin canggih, makin lama makin lawa, makin lama makin cantik. Orang makin lama makin kereput, makin lama makin berkedut, makin lama makin kecut, makin lama makin lemah. Mana ada pertembungan antara dunia dan manusia? Manusia gostan ke belakang, dunia maju ke hadapan. Itu sebab siapa kejar dunia, dia akan tertipu. Mesti tertipu punya, Tengoklah orang, saya ni, tengoklah saya ni, daripada tahun 50-an dengan 60-an dengan sekarang ni serupa ke saya dulu dengan sekarang? Mana dia tak kenal dah tahun 60-an, tak kenal dia mah. Tapi agak-agak serupa ke tak? Oi, dulu masa muda-muda dulu tahu, remote 2 satu sini satu belah tu. Tembung tengah tahu. Tengah muda-muda tu tahu, naik Vespa, tahu Vespa? Dia pun tak tahu Vespa. Di ujung tu ada kipas tu Vespa tepi tu. Ada kipas tu. Taruh apa? Aluminium tu. Bila tekannya minyak, wow. Tahu? Kalau ramai orang perempuan lagi kuatnya. Wow. Macam you nampak. Kinari kalau buat kopi tu macam mana? Jebik dia mana? Dia jebik dia mana? Itu dia beza antara manusia dengan dunia. Dunia ni makin lama makin cantik, makin lama makin melambai-lambai, makin lama makin hebat, makin lama makin anggun. Tapi manusia makin lama makin kereput. Mana ada pertembungan antara manusia dengan dunia? Lepas tu kalau manusia ni lagi tua, lagi digeraguk dunia, kemaruk dunia, ganja tak? Macam saya ni lah, kalau umur dah 72, kopi ni, rambut had bau, berekor betul, ganja ke dah? Ganja ke dah? Kalau orang muda buat macam ni tak apa. Kalau orang tua apa saya ni buat, pakai pula seluar jin. Tahu seluar jin? Sikat tersentuh je belakang. Betul ngayuh bersikap tahu tak? Handalnya pendek je, betul siap betul. Ganja ke dah? Itu dia ganja kalau kita terikut-ikut dengan dunia. Patutnya orang tua pakai apa? Pakai jubah kopi ni, barulah orang rasa benda tu benda normal lagi. Kalau tampilnya remote begini tu normal ke betul? Itu dia bezanya antara manusia dan dunia. Jadi tertipulah tu. Jadi ni nak tahu perbandingan antara dunia dan akhirat. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Surah apa? Surah At-Taubah ayat 38. Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagaimana ganti kehidupan akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat banyaklah sedikit. Dunia ni mata benda yang sedikit. Ada ayat lain Allah berfirman, ul mata'ud dunya qalil, kata Allah,
katakan bahawa kehidupan di dunia ni hanya mata benda yang sedikit, bukannya banyak benar. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, kata Allah. Ayat lain surah apa saya tak ingat. Dan akhirat itu adalah lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Itu kalau banding antara dunia dan akhirat. Dalam dunia ni makan sedap benar ke? Itu dah dia barang makan luar tu sedap benar ke? Sedap benar ke tuan-tuan? Sedap benar? Boleh habis dengan minggu-minggu habis itu dalam dunia ni makan. Katakanlah sedap lah sate tu kita makan sedap lah makan sedap betul itu kita telan. Di mana sedapnya dia telan tu? Dia kerongkong aja, lain ada rasa sedap dah. Lepas tu kita telan lagi dia ke bawah. Sedap ke? Bawa makan tu ke bawah, sedap ke? Bawah lagi? Sedap lagi? Bawah lagi? Sedap ke? Bawah lagi? Sedap? Bawah lagi? Sedap? Lagi bawah? Sedap? Esok pagi? Esok pagi? Udah pergi ke tempat yang paling tak sedap. Itu makan di dunia. Tapi di akhirat bila kita makan, pergi syurga lah Kalau dapat masuk syurga, bila kita makan, kita telan, bukan saja kerongkong sedap, seluruh anggota tu rasa sedap. Bila kita makan, telinga sedap, mata sedap, rambut sedap, kuku sedap, kulit sedap, segala anggota badan kita tu terasa sedap. Itu dalam syurga tuan-tuan. Tak ke tak nak? Tak nak betul kan? Itu makanan di syurga Semua anggota kita tu rasa sedap. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Lantaklah makanannya itu aja makanan, tapi sedap sesaja. Selera kita di syurga besok macam selera 70 orang tahu. Itu selera makannya macam selera 70 orang. Tak ada pula mengah-mengah pula lepas tu. Selesa sedap aja di syurga tahu. Makanlah banyak mana pun dia steady, relax aja. Dalam dunia ni kalau bantai 4 pinggan macam mana? Saya trash 4 pinggan macam mana? Mengah dah? Ada kan tidak? Di syurga tak ada apa itu. Yang bestnya pula di syurga tu makan banyak mana pun dia tak ada buang air besar. Tak ada buang air besar tau. Di dunia ni ke mana ulangnya? Ngulang ke jamban aja. Di syurga tak ada buang air besar. Banyak mana makan pun dia kumuhannya jadi apa? Jadi peluh. Yang peluh itu pula lebih wangi daripada kasturi. Itu peluhnya. Ataupun tidak jadi peluh, dia jadi angin. Makan keluar angin. Pot kata. Bila keluar angin tu baunya apa? Bau angin tu macam mana? Wangi, lebih wangi dari kasturi. Berebut-rebut orang nak menciumnya. Tengah ramai orang bila dengar pot, orang masing-masing berebut nak menciumnya tahu. Di dunia cetera. Cetera tengah duduk apa ni. Ndak ni boleh lepas makan telur rebus. Betul potnya dah. Pengor bawahnya, baunya. Itu beza antara dunia dan akhirat. Itu bab makan. Banyak lagi bezanya. Kenderaan dunia lain, kenderaan akhirat lain Pakaian dunia lain, pakaian akhirat lain. Mahligai di dunia lain, mahligai di akhirat lain. Itu bagi orang yang mengetahui. Nak tahu lah tu perbezaannya antara dunia dan akhirat. Dunia ni qalilun. Qalil itu apa? Sedikit. Tapi di akhirat sempurna. Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Tapi yang paling best bukan makan di syurga itu, bukan paling best makan. Apa paling best? Apa paling best? Melihat wajah Allah. Itu yang paling best nikmat di akhirat Okeylah, iaitu tinggi sangat, jangan rendah sikit apa? Paling best. Paling aja kurang sikitlah, tapi apa lebih beza dengan dunia apa? Apa dia? Bidadari, tahu? Di dalam syurga tuan-tuan, ni cerita tuan-tuan lah biar dia seronok sikit. Kalau dapat masuk syurga, paling komannya dia dapat
72 orang isteri tau. Sama ada dari bidadari atau dari manusia. 72 orang. Nak ke tak nak? Ha, ini kemudian ni. Nak ke tak nak? Ha, ya. 72 orang yuk. Nak ke tak nak? Ha. Haji Sob tak nak? Ha, tak. Ha, itu dalam syurga. Dalam dunia ni nak buat dua pun payah, ya. Ha. Ya, siapa tak nak dua angkat tangan? Siapa tak nak dua angkat tangan? Ha, hendak pula jadi sunat tak? Hendak abang nganggur apa? Ha. Tapi ngapai tak? Ngapai tak dapat dua? Takut, ya, periuk belanga terbang melayang-layang lagi. Menghentam mai belakang. Itu tak berani tu. Termasuk orang yang bercakap menurut itu juga. Ndak, bukan tak nak, ndak. Ha, tapi tak berani. Ha, ya. Ha, pasal itulah kita satu boleh sampai mati, ya. Ha, itu dia. Tapi di akhirat besok, kalau masuk syurga lah, paling kudi, paling koman, paling curut, berapa? 72 orang. Ha, itu yang paling koman tu. Yang bertakwa betul-betul beribu-ribu isterinya, sama ada dari bidadari ataupun dari manusia. Ha, atau isteri kita di rumah tidak kecemburu. Sudah banyak benar isteri kita tidak kecemburu. Ha, aneh tak cemburu ke? Ha, tak cemburu ke? Ngapa tak cemburu? Ngapa tak cemburu? Allah dah cabut rasa cemburu dari hati-hati isteri-isteri kita. Sudah tak ada rasa cemburu tu. Malahan mereka seronok, lagi ramai lagi seronok. The more the merrier. Ha, lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok. Mereka bersatu padu, sama-sama nak menjaga suami masing-masing, melayan suami masing-masing, supaya suami itu gembira sentiasa. Ha, ya. Ha, yang nyikatkan rambut, yang makaikan baju, yang ngenakan butang. Ha, nak mandi buat kopi tu je ada yang gosok tengkuk hari. Oh ya Allah. Ini bukan melawak ni, betul dah tau. Ha, itu dia juga tu, ya. Ha. Ingat zaman saya melawak ke? Ya dah, betul ni dalam kitab tu. Baca dalam kitab, ya. Ha, lagi apa kata Allah? Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, ya. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah. Ha, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, iaitu di syurga. Ha, yang kita hendak ni kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan hidup di akhirat. Ha, itu yang kita doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kita minta kebaikan. Dunia nak baik, di akhirat pun nak baik. Ha, ya. Wa qina azaban nar. Apa katanya? Jauhilah kami daripada azab neraka. Ha, ya. Ha, itulah tempat yang kembali yang paling baik itu, iaitu di syurga. Itu ayat Quran. Ada berapa ayat ni? 1, 2, 3, 4 ayat. Ha, menandakan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Hadis Nabi pula tu. Ha, kita baca pula hadis Nabi. Patutnya dah ada ayat Quran tu, tak payah hadis tentang apa. Tapi nak menegaskan lagi supaya kita betul-betul yakin dengan kehidupan di akhirat lebih baik daripada dunia. Ha, disebut pula berapa? Hadis Nabi pula. Ha, tengok ni. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawman ala mazbalatin wa nada ya ashabahu qailan hulummu ila dunya summa akhadha qirqatan qad baliyatu wa izaman qad najratu wa qala hadhihi hiya dunya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di pinggir tempat pembuangan sampah. Rasulullah bawa sahabat dekat dengan tempat buang sampah. Ha, tempat buang sampah tu busuk ke wangi? Ha? Ha, atas busuk apa? Bangor. Ha, bangor tu. Ha, atas busuk, bukan burung bangau. Bangor tu dia
busuk sangat. Ya, tempat buangan sampah lah. Ya, tempat pembuangan sampah sarap, dan menyeru kepada sahabatnya dengan bersabda, kejarlah dunia. Siapa nak benda itu? Sampah tunjuk. Siapa nak? Sahabat siapa pun tak nak. Ya. Ada satu peristiwa yang lain, pada buangan sampah tu ada bangkai kambing. Siapa nak bangkai kambing ni? Bawa balik katanya. Seorang pun sahabat tak nak. Ya. Kemudian beliau mengambil seketul sampah. Ya, seketul sampah. Seketul kan, tak tahu dia punya apa namanya, ganti nama yang lain tu, seketul sampah. Tak berapa tepat tu ya. Tapi apa lagi yang takkan seorang sampah pula. Ya, apa lagi? Apa yang lebih tepat sikit? Sebungkus. Boleh lah sebungkus ya. Ataupun segenggam sampah ke kan? Ya? Segumpai sampah. Iyalah tu agaknya ya. Takkanlah kita kata seekor sampah pula. Ya. Lalu bersabda, kejarlah dunia. Dia pegang sampah tu, kejarlah dunia. Dia tunjuk ini dunia ni. Kejar apa nak kena? Kemudian beliau mengambil seketul sampah yang telah busuk dan seketul tulang yang telah reput, lantas bersabda, inilah dunia. Ini sampah tu dah busuk, tulang tu dah reput, inilah dunia. Siapa nak dengan bawa sahabat? Seorang pun sahabat tak nak ya. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan Baihaqi di dalam Syuhaib, dalam Suwab, secara mursal. Secara mursal tu secara petikan ya, petikan perbuatan Rasulullah. Itu hadis tu ya, hadis namanya hadis mursal. Kemudian hadis lain pula, wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman syatun mayyitatan qad wamaha ashabuha faltafata ila ashabihi qaila ara'aitum kaifa hanat hadhihi ala ahliha wallahu ad-dunya ahwanu ala Allahi min hadhihi ala ahliha walau kanatid dunya tusawi inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bangkai seekor anak kambing. Ini yang saya cerita tadi ya. Nampak bangkai seekor anak kambing yang telah dibuang oleh tuannya. Kambing tu dah mati, buang oleh bangkainya, tak ada makan pula ya. Kambing dah mati tak ada makan. Zaman jahiliah pun dia tak ada makan bangkai lagi. Tambah zaman ini haram makan bangkai ya. Ya. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabat dan bersabda, tidakkah kamu terfikir bagaimana tidak berharganya bangkai kambing ini bagi tuannya? Dia nanya sahabat, agak-agaknya kambing ini ada harga ke tak bagi tuannya? Apa jawabnya? Ada harga ke tak ada harga? Tak ada harga. Sudah jadi bangkai, mana ada harga? Jual pun tak laku ya. Demi Allah, kata Nabi ya, dunia lebih hina daripada pandangan Allah daripada kambing ini menurut pandangan tuannya. Ya, bangkai tu dah tak ada harga. Jadi kata Rasul, dunia ni lebih hina pada Allah daripada bangkai itu pada tuannya. Tuan tu dah memandang hina pada bangkai kambing tu ya. Dunia ni pula di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing tu. Itu dia ya. Kalaulah dunia ini ada sama nilaiannya di sisi Allah dengan sehelai sayap nyamuk, kalau ada nilai dunia ni sisi Allah, di sisi Allah sama harga dengan sebelah sayap nyamuk, murah ke mahal tu? Sebelah sayap nyamuk mahal ke murah? Murah apa benar lah. Kalau macam itulah ada harga dunia ni di sisi Allah, nescaya Allah tidak memberi minum kepada orang kafir tu walaupun seteguk air, walaupun air seteguk tak ada bagi minum kalau ada nilai lah dunia ini di sisi Allah. Sekarang ni orang kafir dapat dah dunia? Dapat ke tak? Mengapa orang kafir dibagi dunia? Pasal apa orang kafir tu kaya-kaya sekarang ni dapat dunia ni ya? Kenapa?
Kerana tak ada nilai di sisi Allah. Ambillah kau mai. Ambil kata Allah. Tak ada nilai. Ya. Kalau ada nilai, orang kafir tu seteguk air pun tak dapat minum. Tuhan tak bagi. Ini tak ada nilai. Ambil. Ya. Yang mengatakan dunia itu bernilai siapa? Manusia aja yang menilai dunia ni tinggi penuh harganya. Sebenarnya di sisi Allah tak ada harga. Itu sebab orang kaya dalam dunia ni kebanyakannya orang kafir ke orang beriman? Orang kafir yang kaya, ya. 20 orang yang terkaya dalam dunia ni orang kafir belaka. Ya. Adalah nombor berapa belas ke? Itu Sultan Brunei. Itulah seorang. Lain tu semua orang kafir belaka. Di Malaysia ni pun yang kaya-kaya tu banyak orang kafir ke orang beriman? Orang kafir. Ngapa Tuhan izinkan? Kerana dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau ada nilai, mahal ke murah harganya? Murah. Kalau ada nilai, mahal lah. Tak ada nilai, itu yang murah tu. Ya. Kalau ada lah nilai, mahal harganya. Ya. Tapi tak ada nilai, murah lah. Sebab benda yang ada nilai memang mahal harganya. Ya. Yang payah dapat tu mahal harganya. Yang senang dapat murah aja harganya. Macam asparagus, mahal ke murah? Sayur asparagus mahal ke murah? Ngapa mahal? Payah nak dapat, nak mencari di mana baru dapat. Cameron Highland baru dapat. Di market Taparut tu ada tak? Ada. Tetapi mahal harganya. Ya. Ikan pun begitu juga. Yang susah dapat, mahal ke murah? Mahal ke murah? Yang terpaksa pergi jauh ke tengah laut baru dapat ikan tu, mahal ke murah? Mahal. Itu sebab ikan kerisi tu mahal, ikan jenahak tu mahal. Ikan apa lagi mahal? Ikan tenggiri tu mahal. Ya. Yang senang dapat di tepi-tepi laut pun, di tepi pinggir-pinggir laut pun dapat, yang tu murah. Ikan sardin murah je. Ya. Tapi tak je berapa murah, tapi murah daripada ikan kerisi. Sayur pun begitu juga, asparagus tu mahal. Tapi kalau kangkung mahal ke murah? Ngapa murah? Pasal senang dapat, kadang-kadang free pun dapat. Dapat tak kangkung free? Cari motel Lembarik tu adalah kangkung free. Ya. Kalau lalang mahal ke murah lalang? Tuan-tuan dan puan, lalang mahal ke murah? Langsung tak laku. Sebab itu kalau kita ada kebun lalang lah, datang menggali, bawa guni, ngambil lalang, adakah kita ngejar dengan senapang? Ada ngejar dengan senapang tak? Apa selalu curi sambil lalang? Tak ada. Apa kita khabar pada dia? Angkat lagi, besok mari lagi. Besok mari lagi. Sekurang-kurangnya terang kebun kita. Ya. Pasal apa? Pasal lalang tak ada harga. Coba kalau lalang ada harga. Tiap ada jaga nunggunya. Ya. Itu dia. Itu sebab tuan-tuan, kalau lalang ada harga, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Faham tidak lah. Faham ke mana? Ya. Kalau lalang ada harga, sambung. Udah lupa. Orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Ya. Udah marah menyolang dia. Pasal dia semua orang Melayu belakang. Yang jakat pun orang Melayu juga. Ya. Apa tu? Kebun saya pun di kampung tu lalang aja penuh. Siapa kalau boleh jual sekilo RM10 apa tahu? Oh, kaya saya, tak payah ngajar dah. Itu dia tuan-tuan. Baik, lagi apa? Iqtarabatis sa'ah. Ya. Iqtarabatis sa'ah la yazdadun nasu 'ala dunya illa khirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'da. Hari kiamat telah hampir. Dah dekat benar hari kiamat ni tuan-tuan dan puan. Nunggu masa aja. Udah dia main tengok saya. Dia lah dulu dia tua katanya. Yang muda-muda ni lambat lagi ke? Agak-agak yang muda macam dua orang ni lambat lagi ke? Ada 100 tahun lagi?
Ada 1 tahun lagi tak? Dia iyalah, saya ni betul lah, sikit lagi je ni. Bukan tahun pun. Betul? Karang mana tahu kan? Karang lah. Orang tanya, apa khabar Ustaz Ibrahim? Udah, kata dia. Udah apa? Udah apa? Udah padam katanya. Udah qalu katanya. Tapi yang muda pun bukan lama benar. Pejam celik, pejam celik, tengok esok sudahnya tua lah. Dengan ini ialah kono aja. Tengoklah sikit pejam celik, tengok sudah udah tua. Saya pun begitu juga. Dulu masa dulu orang muda tu rasa lama lagi lah ya. Sudah dah pencin. Sekarang ni udah tua. Udah kena bypass pula lagi tu. Sikit kan. Tak lama lagi kau nak? Ke mana? Bawa tanah dia. Itulah dia kita ni ya. Jadi tak lama lagi dunia ini akan kiamat. Dan manusia masih lagi bertambah tamak kepada dunia dan bertambah jauh daripada Allah. Ini Rasul ngabar ni ya. Walaupun dia tahu dia sudah tua, dia sudah dekat benar nak menghadapi kiamat. Kiamat ada 2. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Satu kiamat besar, kematian total, semua orang mati. Yang satu lagi tu kiamat kecil. Itu apa? Kiamat kecil apa? Individu akan mati. Ya, yang itu yang dekat tu. Kiamat besar tak tahulah kita ya. Tapi kiamat kecil tak lama lagi matilah kita. Tambah orang macam 70 tahun lebih ni, tak ada lama lagi ya. Macam Tok Imam ni lama lagi pasal dia muda lagi. Ya. Macam Yusuf ni entahlah muda ke tua lagi. Ya. Ya, dah lama dia. Entahlah mana tahu kan ya. Jadi kiamat tu makin lama makin hampir, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Tapi walaupun demikian manusia makin tamak dengan dunia. Ya, bergaduh pun ada kerana dunia. Bergaduh kerana dunia. Ya. Kemudian makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dari Allah Taala ya. Hadis riwayatkan daripada Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Kemudian lagi hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Ya ke tak? Dunia ni penjara bagi orang beriman. Kita ni beriman dengan Allah. Ya, boleh ke makan apa kita tak? Boleh ke? Makan boleh tak? Boleh. Dia bagi makan. Tapi ada tak benda yang tak boleh makan? Tak boleh? Ada tak? Babi boleh makan? Anjing boleh makan? Katak boleh makan? Lagi? Biawak boleh makan? Itulah penjara. Orang dalam penjara itu bukan tak boleh makan, dia ada makan, tapi dia tak boleh pilih makannya. Tak percaya pergi penjara tu. Saya dah ada masuk penjara dah. Ya. Saya dah ada masuk penjara tahu. Tapi sejam lah, bukannya lama. Pergi ceramah tu, keluar balik. Ya. Bukan masuk penjara kena gari dah. Ya. Dalam tu, banyak tau. Orang yang pandai ngaji Quran ada, suara yang sedap tau dalam tu. Ada seorang tu. Ya, perempuan pun ramai, lawa-lawa semua. Ya. Yang dalam penjara tu. Demo tu bukan tak ada makan, tapi boleh pilih ke? Boleh kabur pada pengawal tu, hari ni aku nak makan nasi paprik, boleh? Boleh ke? Aku nak makan mi halal ada? Apa yang dibagi di pegawai penjara tu, itulah yang dimakan dia. Itu orang dalam penjara. Kita ni pun orang itu juga. Bukan tak boleh makan, tetapi boleh makan sesuka hati. Ya, biawak boleh makan, ular boleh makan, ular sawa boleh makan, katak boleh makan. Katak tu sedap tu. Kata demel lah, saya tak pernah makannya. Tapi tak boleh makan walaupun sedap. Saya pergi ke Phnom Penh. Tahu mana Phnom Penh? Allah, tak tahu mana Phnom Penh? Kemboja. Ya, pergi ke market tu, ada seorang perempuan, dia depannya tu ada satu talam. Ada satu talam. Talam tu bagi 4. Apa itu? 1/4 itu penuh dengan lipah goreng. Lipah goreng. Tahu? Udah kering lipah tu. Satu lagi tu ulat yang dah goreng juga. Ulat pisang tu, ulat daun tu ya. Udah goreng. Lagi satu tu kredit goreng. Lagi satu tu belalang goreng.
Dia itulah jualnya. Ambil kotak tu kosongnya, bubuk dalam tu. Kami lalu ke tu dia memanggil, "Mai, sedap ni kata, sedap ni." Ya. Dia memakan lipas goreng, kredit goreng, ulat goreng lagi, belalang goreng. Itu makan dia. Jadi makanan kegemaran dia. Kudak-kudak dia lah tu ya. Itu orang kafir. Orang kafir boleh lah. Orang Islam boleh? Boleh. Esok kalau nak makan ulat goreng pergi Phnom Penh. Jumpa lah insyaAllah ya. Jadi demo apa pun boleh. Tak percaya pergi Ipoh tu. Dekat market Ipoh tu ada tak pernah tengok demo jual katak. Ada tengok dah? Katak tu disilihat dengan kulit tu ditimbang. Lepas tu baru dijual benda. Yang beli tu orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Dia makan apa pun tak ngapa. Tapi orang Islam ada makanan yang dibolehkan dan ada makanan yang tak dibolehkan. Itu namanya penjara. Ya. Pakaian pun itu juga. Orang dalam penjara ada ke pakai kot, pakai tie ada ke? Apa pakaian dia? Setakat mana uniform yang dibagi pada dia, itulah yang dipakainya. Itu penjara bagi orang apa ya? Itu orang dalam penjara. Begitulah kita dalam mukmin ni. Ya. Bukan boleh pakai apa yang kita nak, boleh tak? Kalau boleh tengah panas ni aku tak nak pakai seluar, aku tak nak pakai baju, aku pakai spender aja. Boleh tak? Boleh ke dalam dunia ni? Tak boleh ya. Itu kata sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang yang kafir ya. Lagi apa? Dunia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi lah ya, satu lagi kita buat. Yang ketiga, saya mesti mengetahui dan sedar bahawa maut itu satu perkara yang pasti dan saya mestilah mengambil pengajaran daripadanya. Kita kena sedar bahawa maut itu pasti. Tahu apa arti pasti? Garanti akan datang. Tak ada ragu-ragu lagi. Siapa yang katakan dia tak akan mati? Angkat tangan. Saya nak tengok benda mana kopi orang. Dia nak angkat gambar dia. Ya, ini ada kamera dia tahu. Ada? Siapa yang tak mati-mati? Angkat tangan. Ya. Tak ada. Lantaklah macam mana jaga kesihatan pun. Pergilah hari-hari jumpa doktor. Time mati dia, mati juga ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Tuhan tahu kalau boleh kita ni janganlah mati. Ya ke tak? Ya ke tak? Itu yang beria benar makan kopi jantan lah. Tongkat Ali lah. Pamoga lah. Kacik Fatimah lah. Ngapa tu? Jangan matilah tu. Tapi kalau time dia mati, mati juga. Lantaklah jaga macam mana pun. Tapi kalau boleh jangan matilah tu. Itu yang beria-ria benar makan ubat lah apalah ya. Exercise lah, jogging lah. Orang semayang dia jogging. Jangan matilah tu. Saya pun dulu sportman tu, tengah muda-muda tu sportman juga. Tapi time kena sakit jantung, kena juga. Ni yang dah bypass jantung ni tau. Kena juga padahal sportsman dulu main badminton. Tadi saya tengok budak main badminton. Aku nak melawan dia main ni kata hati tu. Ya. Tapi time mati juga ya. Itu sebab kata Allah Taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Sambung lagi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sambung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa? Surah Ar-Rahman ya. Apa katanya? Tiap-tiap sesuatu, semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Semua fan tu arti binasa. Ya. Dan yang tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Apa lagi nikmat yang tak kamu dustakan, kata Allah ya. Dalam surah apa? Surah Ar-Rahman ya. Sudah.
Jadi semua akan merasa mati. Tak ada kecuali walaupun ada yang belum mati. Ada tak makhluk manusia yang belum mati sekarang ni? Ada tak?